Tetapi dengan sifat Abu Zar yang sangat-sangat orang panggil revolusional, yang sangat-sangat yang kata kalau dia rasa benda tu benar, benda tu betul, dia akan tentang habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan, kebahagiaan, kemewahan. Siapa yang tak mau benda tu, betul tak? Atas dunia ni. Tetapi benda tu salah ke? Berdosa ke kalau kita nak kaya, kita nak mewah dan sebagainya? Adakah berdosa? Tak. Tapi kita kena ada sebab. Kenapa aku nak kaya kat atas dunia ni? Sebab apa aku nak ada duit kat atas dunia ni? Sebab itulah hari ni kita nak membahas satu kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari, iaitu seorang yang dikenali sebagai musuh kemewahan. Sebab apa Abu Zar ni sangat musuh kepada kemewahan? Baik, kita akan cerita lebih lanjut. Abu Zar Al-Ghifari, beliau berasal daripada suku kaum yang dipanggil sebagai Ghifar. Kaum Ghifar ni dikenali sebagai kaum yang suka merompok orang. Memang sangat-sangat ganas. Begitu juga dengan sifat Abu Zar sendiri. Bukan nak kata Abu Zar ni ganas teroris, tak. Tetapi ketegasan dia dalam apa yang dia nak sampaikan, benar-benar tu dia tegas. Macam tu juga sebelum Islam ni sampai pun, Abu Zar dah percaya dah dalam hati dia yang berhala-berhala ni bukanlah Tuhan dan sebagainya. Dia memang percayai Allah tu satu. Ketika dia duduk kat kampung dia, dia dengar berita mengenai Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyembah Tuhan yang satu, bukan menyembah berhala-berhala. Abu Zar dia jalan seorang-seorang kat padang pasir menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman dan kepercayaan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan di padang pasir sampai kat Mekah, dia cari Nabi Muhammad. Lepas tu dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan kepada Nabi, sampaikan kepada aku syair-syairmu. Nabi kata, Abu Zar, ini bukan dia syair, tapi inilah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi sampaikan ayat-ayat Quran kepada Abu Zar terus menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa ada rasa ragu sedikit pun dalam hati dia. Lepas Abu Zar masuk Islam tu, dia tanya Rasulullah nak buat apa dan sebagainya. Rasulullah kata tunggu arahan daripada Rasulullah. Tetapi dengan sifat Abu Zar yang sangat-sangat orang panggil revolusional, yang sangat-sangat yang kata kalau dia rasa benda tu benar, benda tu betul, dia akan tentang habis-habisan. Lepas tu bila dia mula-mula masuk Islam dah, kita boleh tengok dah betapa dia pi dekat Kaabah tu, dia tengok orang sembah berhala, dia kata terus berhala ni macam ni, macam ni. Dia kata terus dan dia kata sendiri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di depan orang-orang yang ketika tu menentang dakwah Nabi. Bayangkan betapa revolusionalnya Abu Zar ni. Lepas tu sampaikan bila dia kata macam tu, dia kena pukul dengan teruk lah. Tetapi bapa saudara Nabi lah ketika tu yang selamatkan Abu Zar dan bagi tahu depa kata dia ni adalah daripada suku kaum Ghifar, yang memang kalau depa pukul kaum-kaum Ghifar ni memang kenalah, memang depa takutlah dengan kaum Ghifar ni. Dan lepas pada peristiwa tu, bila dah Islam mula disebarkan secara terang-terangan, Nabi pun dah berhijrah ke Madinah, Abu Zar ni memang terkenal dengan sifat dia yang musuh kepada kemewahan. Memang dia tak suka kepada mewah. Tengok kat rumah dia pun sendiri ada apa? Kambing seekor, ada baju 2 lai dia pakai untuk satu sembahyang Jumaat, satu untuk seharian dia pakai, dengan apa saja yang keperluan-keperluan harian, dan keledai macam tu saja. Dia ada keledai, kambing untuk susu, kedai untuk tunggangan, baju untuk dia pakai. Hak tu je yang dia ada. Tu pun dia rasa benda tu dah kaya dah kat diri dia. Betapa zuhudnya sifat Abu Zar tu, sampai benda macam tu pun dia rasa dia kaya dah. Sedang rumah dia, kalau dia panggil tukang main buat rumah dia, dia tanya dulu tukang tu rumah yang macam mana dia nak buat. Tukang tu sendiri tahu sifat Abu Zar yang tak suka ke keduniaan. Dia habaq kat Abu Zar rumah yang akan dibina kepada Abu Zar ni, rumah yang kalau Abu Zar baring saja kat rumah tu, memang kepala dia akan terhantuk dinding. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia rumah Abu Zar ni sangat-sangat sederhana. Maksudnya bila dia baring saja, keluasan dia memang tak luas lah maknanya. Lepas tu ketika Islam tu mula berkembang, Rasulullah pun sudah wafat, silih berganti khalifah. Ketika tu bila Islam berkembang, banyak kemewahan yang berlaku kat dunia Islam ketika tu. Lepas tu Abu Zar lah antara orang yang nampak benda tu. Orang-orang pemerintah ni makin menumpukkan harta kat istana, dan dia lah menjadi antara orang yang menentang kezaliman tu. Tapi kemewahan yang macam mana yang Abu Zar tentang ni? Kemewahan yang menumpukkan harta, sehingga kan pada zaman tu ada setengah orang-orang miskin ni, miskin sungguh,
Tetapi pihak-pihak kerajaan ni kaya sungguh sebab depa menyimpan harta untuk jabatan, untuk orang yang ada jawatannya. Jadi Abu Zar ni antara orang yang menentang semua tu seumur hidup dia. Sampai kan dia seorang yang buat benda tu, sampai kan orang pulau dia. Tapi dia tetap juga menyatakan kebenaran bahawa harta tu tak patut. Begitulah zuhudnya Abu Zar. Tapi kezuhudan Abu Zar ni tak bermaksudnya Abu Zar ni sampai tak cari harta langsung, tak sampai dia tak bagi ke anak bini dia makan dan sebagainya. Dia buat kerja. Tetapi harta dia ni hari tu dia dapat, contoh dia dapat 1000 lebih hari tu juga dia ambil sikit harta tu untuk keluarga dia makan dan sebagainya, dan selebihnya dia akan habiskan hari tu juga. Maksud dia akan pergi sedekah ke orang. Okey, pengajaran yang kita dapat daripada Abu Zar ni, kezuhudan ni bermaksudnya bukannya hang perlu malah, hang tak payah buat kerja, hang tak payah berusaha dan sebagainya. Tak, maksud dia hang kena berusaha juga. Tetapi harta tu jadikan sebagai bekalan ataupun modal hang untuk hang jutawan ke akhirat juga. Bukan jutawan saja kat dunia ni, tapi kat akhirat pun hang kena ada juga. Macam itulah sepatutnya kita mewah kat atas dunia ni. Belajarlah daripada kisah Abu Zar. Jadi, apa pengajaran yang kita dapat daripada Abu Zar ni? Tak salah nak kaya, tak salah nak bermewah-mewah dan sebagainya. Tetapi harta tu patut digunakan juga untuk benda-benda lain. Ada juga hang kena bersedekah untuk digunakan untuk Islam juga, bukan untuk peribadi hang nak ni apa semua. Macam kisah Abu Zar, dia ada harta yang dia buat kerja, dia hak lain tu dia sedekah ke orang. Hak mana lebih-lebih tu, dia bagai umpamanya seekor burung yang keluar daripada sarang dia di pagi hari. Dia terbang, dia cari rezeki Allah, dia makan buah ataupun dia bawa balik sikit makanan tu ke anak dia. Hari tu habis rezeki dia untuk hari tu. Esok dia keluar pula cari, hari tu habis. Macam itulah kehidupan kezuhudan yang sebenarnya yang kita patut ada sekarang ni. Tapi nak kata tak ada simpanan tak boleh juga. Kita kena ada juga simpanan. Bukannya bermaksud kita tak ada simpanan langsung. Ada simpanan dia. Simpanan, tapi simpanan untuk apa? Contohnya kita sebelum kita meninggal ni, kita kena ada agak simpanan untuk ahli-ahli keluarga kita. Kita kena bahagi harta kita ni dengan baik. Bukannya hanya untuk kita simpan sampai tak ada benda langsung untuk Islam ni. Dalam kehidupan ni kita untuk Islam, kita just pergi kerja, pergi berusaha, cari duit kita simpan. Cari duit simpan. Lepas tu lah kali kita mati. Lepas tu apa yang kita tinggalkan untuk alam sana? Tak ada apa, kosong. Lepas tu penat saja kat atas dunia ni. Jadi simpanan tu tak apa, tapi simpanan untuk apa? Kita kena bahagi dengan harta kita dengan seeloknya. Okey, akhir kisah pada kisah Abu Zar ni, kita dapat tengok akhir hidup dia. Abu Zar ni memang tak ada apa. Harta yang dia tinggal, yang ada pun, yang dia simpan lah, kayu sugi dan mangkuk tak silap tu. Dia bangun pagi basuh-basuh muka macam tu. Dua benda tu dia tinggal. Yang lain habis dia bagi ke orang. Jubah dia yang orang bagi kat dia pun untuk dia pakai, habis dia bagi kat orang lain juga. Yang tinggal 2 jubah lah untuk sembahyang Jumaat dan sehari-hari dia pakai, dia duk basuh macam tu lah. Macam tu lah akhir kehidupan zuhud. Maksudnya apa yang kita dapat ambil pelajaran adalah waktu sebelum kita ni tutup mata atau sebagainya, kita susun harta dan kemewahan yang kita dapat ni dengan sebaik dia. Kita tak mau bila kita meninggal ni, kita tengok habis harta kita ada banyak lagi, kita tak ada langsung harta untuk anak yatim ataupun sebagainya. Kita just kaya je untuk diri kita. Lah kali kita mati pun kita bawa apa je? Kain kafan berapa ringgit, keranda berapa ringgit. Hak tu lah harta kita bawa kat dunia untuk masuk dalam kubur. Amalan lain tak ada, muflih kita. Jadi rugi saja, nyesal saja kat akhirat. Macam tu saja. Kita cari harta penat-penat, habis tak ada gunaan untuk dilaburkan di akhirat nanti. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk like kalau suka video ni. Kalau tak suka, unlike saja, tak ada masalah. Lepas tu subscribe dan share kalau rasa video ni bermanfaat untuk orang lain tengok selepas ni. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.